Permulaan saya kena melalui makanan, diberi makan oleh seseorang yang saya kenal. Kemudian bermula episod hitam saya waktu tu, saya terkena sihir busung. So sewaktu tu ada masa orang akan nampak perut saya mengunjit, tapi tak semua orang akan perasan lah. Titisan air mata aku tanda setia menunggu akan dirimu. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat hari salam penuh inspirasi, bertemu kembali di hari Isnin yang cukup indah, cukup ceria bersama dengan saya Sugita dan juga Hawa Rizwana Ridwan, dan kami harapkan anda semua di rumah dalam keadaan yang sihat-sihat saja dan telah menghabiskan hujung minggu anda dengan cukup produktif. Ya, cukup produktif. Ya. Hujung minggu yang agak mencabar sebenarnya dengan situasi politik dekat negara kita. Tetapi ada berita baik juga, terutamanya kepada usahawan di luar sana, peniaga yang membuka kedai cuci kereta, salon gunting rambut, kedai peralatan sukan. Dan kami raikan kegembiraan ini, tetapi dalam masa yang sama kita nak ingatkan kepada anda semua untuk patuh kepada SOP dan jujur. Jujurnya sebab untuk ke premis-premis yang telah dibuka ini hanya mereka yang telah lengkap 2 dos vaksin dan sudah pun melalui 2 minggu selepas disuntik dos kedua vaksin itu. Betul tu. Jadi kalau boleh kita nak putuskan rantaian COVID-19 dan dalam masa yang sama kita nakkan kelonggaran, jadi kena bertanggungjawablah. Ya, betul Hawa. Dan kalau kita lihat 11 kegiatan ekonomi dibenarkan kembali beroperasi mulai hari ini, tapi seperti yang Hawa katakanlah, kita harus ingat yang kita harus sudah pun melengkapkan 2 dos vaksinasi kita, dan antara kegiatan yang dibenarkan adalah di dalam kategori fasa kedua adalah kedai barang fotografi dan perkhidmatan fotografi, kedai barangan terpakai, kedai peralatan outdoor, kedai permaidani. Kalau selama ni ada yang nak beli kapet, bolehlah lepas ni beli kapet. Dan bagi fasa pertama pula ada juga kelonggaran yang diberikan seperti yang Hawa katakan, kedai cuci kereta, kedai perabot, kedai peralatan sukan, pasar pagi dan pasar tani sahaja. Dan kedai gunting rambut ni memang penting. Saya rasa kaum lelaki amatlah gembira boleh gunting rambut. Kalau saya lihat di laman media semalam pun ada saya berkongsi bersama dengan Hawa dan rakan-rakan, sehinggakan menolong bapa untuk gunting rambut sehinggakan botak rambut bapa. Alamak, salah potong ke tu? Salah potong. Tapi apapun ikut SOP sepenuhnya, kita jaga kita, dan yang penting kita sentiasa mencuci tangan kita, memakai pelitup muka, dan kita sentiasa mengambil tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Betul. Apa yang kita harapkan dengan lebih ramai yang sudah disuntik vaksin COVID-19, kelonggaran secara berperingkat pun akan terjadi. Termasuklah kepada pasangan suami isteri yang jarak jauh kan. Ini kami nak kongsikanlah satu kisah inspirasi kepada anda, terutamanya wanita seorang isteri yang berjauhan dengan suami membesarkan anak-anak. Baru-baru ini kan di Olimpik Tokyo, Dato' Azizul Hasni Awang setelah memenangi pingat perak dikabarkan bahawa isteri tercinta Datin Athiah Iliana sedang menimang cahaya mata mereka yang ketiga. Jom kita saksikan perkongsian Datin Athiah. Memulihkan Great Britain memenangkan pingat emas dalam acara ini sambil Azizul menangi pingat perak dalam acara kirin lelaki. Jadi pendekatan Senko dilakukan oleh Jason Kenny membuahkan hasil, tidak langsung dijangka oleh 5 lagi pencapaian. Tanggal 8 Ogos 2021 menjadi tarikh keramat yang paling bermakna buat jago track negara Dato' Azizul Hasni Awang apabila menghadiahkan pingat perak untuk negara dalam acara kirin lelaki di kejohanan Olimpik Tokyo. Namun di sebalik kegembiraan yang diraih, pasti terselit satu pengorbanan besar tidak ternilai yang dilalui oleh Datin Athiah Iliana Abdul Samad
isteri yang sentiasa menyokongnya dari belakang. Menyimpan berita kehamilan dan menanggung alahan sendirian tatkala suami tercinta sedang berjuang demi negara, definasi sebenar kekuatan yang amat luar biasa bagi seorang yang bergelar isteri dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kalinya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat tim Wanita hari ini kerana menjemput saya sebagai tetamu pada hari ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan rezeki untuk hamil untuk kali ketiga ini. It's a mixed feeling because we've been waiting for a year to conceive. Alhamdulillah, saya pun tak menduga yang saya akan mengandung pada ketika ini. Ia merupakan sesuatu perasaan yang tak dapat saya gambarkan. Walaupun pada awalnya saya agak sedih untuk berpisah bersama suami, tapi dengan kesedihan yang saya alami ketika suami saya tidak berada di sisi saya itu, Allah gantikan dengan kabar gembira yang saya hamil anak ketiga. Alhamdulillah. Sudah 11 tahun menetap di Melbourne, Australia bersama dua orang putrinya, Amna Mariam dan Amna Khadijah, tidak menyangka kehamilan yang dinanti hampir setahun ini menjadi hadiah istimewa buat suami tercinta yang berjauhan di sisinya. Saya terpaksa bersendirian tanpa keluarga, tanpa suami di sisi. Bayangkanlah ketika saya menghadapi morning sickness yang sangat-sangat teruk. Saya memang tak boleh nak rely kat siapa-siapa kecuali saya rely 100% kepada Allah. Jadi ketika saya sedang dilanda Allah yang sangat-sangat teruk, saya hanya mampu berdoa dan Alhamdulillah Allah menjawab juga doa saya. Dan kadang-kadang tu kita sendiri tak sangka yang apabila kita bersendirian, memang akan ada orang yang hadir untuk menolong dan memberikan bantuan. Kepada seluruh ibu-ibu yang hamil di luar sana yang berjauhan bersama keluarga dan juga suami, saya ingin sarankan agar kita sentiasa berdoa. Jangan putus memohon doa kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah akan memudahkan urusan kita. Dan Allah tahu setiap perkara yang berlaku itu Allah akan beri kepada manusia yang mampu menanggungnya. Buat seluruh rakyat Malaysia yang menonton Wanita hari ini, saya ingin berterima kasih kepada anda semua yang sentiasa memberikan sokongan dan juga kata-kata semangat buat suami saya sepanjang karier beliau sebagai pelumur basikal negara. Saya juga ingin berterima kasih kepada anda kerana sentiasa memberikan kata-kata positif buat saya dan keluarga. InsyaAllah dengan sokongan yang sangat-sangat padu oleh rakyat Malaysia ini akan merealisasikan impian suami saya untuk mendapat emas pertama di Olimpik 2024. Teruskan sokongan anda dan stay safe. Cinta kita Tahniah kepada Datuk Azizul Hasni Awang dan juga Datin Atiyah Iliana atas kehamilan ketiga. Dan Hawa, biasa dalam bahasa Inggeris mereka akan berkata, behind every successful man is a strong woman, and a man with dreams need a woman with vision. Dan Datin Atiyah Iliana adalah contoh yang terbaik, wanita inspirasi yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda pada hari Isnin ini. Dan mungkin juga Hawa, di kesempatan ini ingin kami mengucapkan tahniah kepada Datuk Azizul Hasni Awang atas pengiktirafan ketiga dalam Malaysia Book of Records semalam. Wah, back to back berita gembira buat Datuk Azizul Hasni Awang yang pastinya tak sabar nak berjumpa dengan isteri tercinta. Baiklah, hari ini di Wanita hari ini kita bawakan satu topik yang pastinya mungkin ada dalam kalangan anda pernah alami. Kita akan bincangkan mengenai kawan makan kawan. Dia pedih bila kawan ni kita dah anggap macam adik-beradik, tetapi dia mengkhianati kita. Betul. Yang paling pedih adalah apabila ia adalah kawan baik kita, best friends forever katanya, tapi kawan itu yang makan kita. Jadi nilai persahabatan itu seandai tiada nilai di situ. Betul. Kan? Hawa pernah ada? Saya setakat ini belum lagi. Harapnya tak akanlah. Selepas ini, kalau anda ada pengalaman yang ingin dikongsikan, boleh kongsikan di Facebook WHI TV3. Kita akan berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini.
wanita hari ini. Bagi pandangan saya tentang kawan makan kawan ni, dia sering berlaku dalam persahabatan. Cumanya ia berlaku dalam mengikut situasi yang berbeza, like salah faham dan ada perasaan tidak puas hati antara satu sama lain. And bagi saya, untuk tidak ada perasaan sebegini, it's better to have communicate with each other untuk elakkan dari benda yang lebih tak elok. Kawan-kawan ni sebenarnya agak bahaya jugalah, di mana contohlah seorang yang kita nak cuba berbaik tu ataupun seseorang itu cuba berbaik tu dengan kita, tapi dia ada niat lain daripada bukan takat sahabat sahajalah, mungkin dia ada lebih untuk taking advantage untuk daripada kita. Contohnya dia mungkin akan cuba merampas harta kita, mungkin macam dia orang ni kita tak boleh lebih daripada dia. Kadang dia cemburu kalau kita harta kita lebih sikit, kaya sikit, dia akan dah lupa kawan dah. Pada pandangan saya tentang kawan makan kawan. Kawan makan kawan adalah kawan yang sanggup menodai kawan sendiri demi kepentingan diri sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang dia nak. Contohnya demi cinta, demi harta, cemburu. Macam kawan saya sendiri pernah mengalami situasi seperti ni, which is kawan dia sendiri tidak puas hati dengan kejayaan dia. Dia start cerita buruk pasal kawan saya, which is not true, and membuatkan kawan saya rasa down and stress. Dia tidak seperti diri dia yang kebiasaannya. Housemate saya sendiri, dia tiba-tiba macam nak cuba dapatkan wanita yang saya tengah berhubung ni, nak cuba merampaslah kekasih saya time tu. Jadi saya agak sedih dan ada sedikit pergaduhan lah, yang mungkin sebab cemburu ke, dan saya tak faham juga kenapa dia sanggup melakukan begitu pada saya, walaupun saya rasa saya memang menjadi housemate yang baik. Situasi ini pernah berlaku pada kenalan saya sendiri, di mana kenalan saya menceritakan masalah yang dia alami kepada kawan baik dia sendiri, dan pada satu hari kawan dia menceritakan masalah dia kepada khalayak ramai dan orang lain, mengakibatkan dia terasa malu sangat-sangat dan mengakibatkan efeknya kepada pembelajaran dia. Itu dia perkongsian dalam kalangan penonton WHI tentang topik kita pada hari ini, kawan makan kawan. Kalau boleh kan Sugi, bila kawan kita nak susah senang sama-sama, nak bantu ketika susah senang, sakit ataupun sihat kan? Ya, betul. Tak boleh tak naklah jadi perkara-perkara macam ni, kawan makan kawan ni. Kalau awak ada kesusahan, saya akan membantu awak. Saya ada kawan baik seperti Sugi. Saya tak akan mengkhianati awak. Baiklah, kita ada 3 orang tetamu pada hari ini yang akan kongsikan pengalaman mereka, pendapat mereka. Oleh itu, saya ingin memperkenalkan tetamu kita yang pertama, Amin Idris. Hello, Amin. Assalamualaikum, khabar? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama WHI. Terima kasih sebab jemput. Kita juga bersama dengan Azza Illit dan juga Domat. Apa khabar keduanya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selamat tengah hari ketiga-tiganya. Baik, kita mulakan perbincangan kita. Kawan makan kawan bersama dengan Encik Amin dahulu. Encik Amin, kawan makan kawan banyak faktor. Saya lihat kawan yang merampas kekasih kawan pun ada, yang memburukkan nama kawan pun ada, membocorkan rahsia kawan pun ada. Macam-macam faktor. Biasanya kalau bukan mengenai duit, ia adalah berkaitan dengan rasa cemburu. Encik Amin rasa kenapa biasanya ada kawan yang sanggup mengkhianati kawan mereka sendiri? Oh, okay. Thank you Sugi, thank you Hawa, Kak Azhar dan juga my brother Nomad. Dia gini, kawan ni kemuncaknya ialah dia tak berkira. Sebab tu ada satu pepatah menyebut best friend doesn't need for us to be with them anytime. But if we need them, they are with us anytime. Maknanya persahabatan ni tak semestinya kita kena ngempeng dia setiap masa. Tak semestinya kita kena miss call dia setiap hari. Betul. Tak semestinya kita kena WhatsApp dia. Kadang-kadang mungkin berbulan-bulan tak kontak pun. Tetapi di saat kita ada masalah, dia ada bersama kita. Dia menyokong kita, dia bantu kita. Dia ada ketika memerlukan. Cuma soalan tadi, apa punca kawan makan kawan ni? Saya fikir ada 3 I. Kan? 3 I. I pertama, intention. Iaitu dia tidak ikhlas berkawan dengan kita. Ada udang di sebalik mi, kan? Ada kipan di sebalik zoo, ada gitu kan? Dia tidak ada intention yang baik. Which comes to the second I, iaitu individualistic. Dia mementingkan diri sendiri. Dia tidak melihat kawan dia sebagai keutamaan. Yang penting dia. Kan? Kalau puas hati, dia dulu.
Kalau seronok, dia dulu. Kalau sakit hati, dia sakit hati orang, yang penting dia suka hati. Dan I ketiga ialah inginkan kebendaan. Dia ada, contohnya sebab apa dia kawan dengan dia tu, ada benda lain dia nak, jawatan ke, tengah-tengah berebut pasal politik sekarang ni kan, apa lagi kan, dia menginginkan apa, harta ke, dia menginginkan apa untuk budak-budak zaman sekarang. Sebab apa kau kawan dengan dia? Sebab line internet rumah dia laju. Nampak tak? Kebendaan. Nampak sangat. Dia ada benda lain bukan ikhlas. Which is akhirnya, kalau dia tak dapat, maka datanglah hasad dengki. So, 3 I ni kena hati-hati. Intention, individualistic, inginkan kebendaan. 3 I tu, yang pertama intention. Maksudnya niat tu. Kita tak naklah kalau ada udang di sebalik mi rebus, mi bandung ke. Okey, Nomad, difahamkan Nomad pernah berdepan dengan situasi di mana ditipu oleh seorang kawan. Kalau boleh Nomad kongsikan ceritanya sedikit, dan kita nak tahu dah berapa lama persahabatan tu, Nomad? Assalamualaikum semua. Nak cerita pasal situasi ni, kawan-kawan ni, dia pada mula-mula tu saya ingin membuat satu perniagaan kafe lah, kafe. Jadi bukan besar sangat pun, kafe, orang panggil kafe bajet. So saya mengeluarkan satu dana, di mana kita bertiga ni keluarkan satu dana, dan kami berkawan selama 6 tahun, dah lama dah, boleh dikatakan lama. Jadinya masing-masing ada keluarkan dia orang punya part masing-masing, dan dia punya nilai dia tu, keseluruhan tu sama banyak lah semua. Jadi saya orang yang pertama yang mempunyai modal tersebut saya bagi atas dasar percaya pada kawan. So bila saya bagi tu, dia punya progress tu ada, tapi dia punya target dia tu, dia punya pelaksanaan tu, dia tak sepenuhnya yang tak sepenuhnya yang kita sangkakan. Sebab saya punya modal tu digunakan untuk membeli coffee machine. Itu saja. Dan sebagainya lah. Jadi bila sampai di satu tahap tu, senang cerita, Sadaqallahul Azim. Dah wassalam dah. Qalu inna lillah. Lepas tu bila saya fikir balik, bila bercakap pasal kawan makan kawan ni, saya berfikir balik, di manakah silap saya? Adakah silap dia tu, kita dah terang-terang silap dia lah. Tapi adakah silap saya juga kerana saya tak monitor benda tu A sampai Z. Sebab bila kita membuat sesuatu bisnes tu, segala risikonya ditanggung oleh kita, dan kita tak boleh juga percayakan partner kita sendiri 100%. So itu pembelajaran yang baru bagi saya dalam hidup saya lah. Itulah serba sedikit yang saya boleh kongsikan. Okey, baik. Dan itu pengalaman Nomad. Dan biasa orang berkata, kalau kita nak ada kawan, kuantiti itu tidak penting, tapi kualiti kawan kita adalah penting. Tidak kisah kalau circle of friends tu kecil. Dan mungkin kita boleh tanya kepada Azhar, dalam industri seni, saya kira ramai juga yang berpendapat persaingan itu kuat. Itu juga boleh membuatkan kawan makan kawan. Kalau Azhar sendiri, pernah ada pengalaman kawan makan kawan ataupun cerita yang pernah didengari? Okey, sebenarnya kalau ikut pengalaman saya, saya tak pernah lagi merasai, maksudnya kalaulah saya dengar orang bercerita yang buruk pasal saya sendiri pun, saya jenis yang ambil tak kisah, whatever. Kerana apa? Kita kena percaya. Perkara yang tidak baik, Allah akan lindung kita. You kena percaya pada Allah. Dan kalau ada orang bercerita dekat kita, si dia tu ada cerita pasal you lah dekat something, especially kadang-kadang dia cerita dekat producer. Okey, tetapi you kena percaya pada rezeki you. Okey? Kalau rezeki you memang Allah takdirkan, orang bercerita buruk pasal you pun, even though kawan you sendiri, Allah benda tu dah takdir untuk you, dia tidak akan tertukar milik dengan orang lain. You kena percaya benda tu. Okey? Dan satu lagi, berdasarkan pengalaman saya, memang jenis yang suka ignore benda-benda yang negatif. Jadi saya ambil dengar dan buang negatif vibe, buang. Daripada zaman remaja saya tak suka dengar benda yang negatif, okey? Dan bila you berfikir secara positif, dan kalau you fikir, kalau orang bercerita dengan orang lain, dia tak akan cerita depan kita. So dia akan kawan makan kawan ni, dia akan buat belakang kita. Jadi benda ni dalam industri ni sangat kecil tau. So bila dia datang balik dekat kita,
So dah lama kelamaan, like Kak Azhar cakap daripada awal lagi, perkara yang tidak betul, you kena fikir satu je. You tak perlu betulkan keadaan kerana you percaya Allah yang akan lindung you. Allah yang akan menjaga you. Macam tu. Sebab apa? At the end, perkara yang buruk tu ataupun perkara yang benar always menang. Okay? Perkara yang benar always menang dan kita tak perlu terburu-buru untuk marah kerana marah tu adalah sifat syaitan dan you believe dekat diri you dan kawan you, orang yang diceritakan tu, maksudnya orang yang mendengar keburukan you tu, at the end dia akan percaya, dia ni, si Azhar ni contoh si Azhar ni tak pernah pun bercerita yang buruk tentang orang lain, yang si B ni dekat dia. So you believe benda tu. Benda yang baik akan datang balik dekat you sekiranya you tak bercakap buruk pasal orang. Itu je. Maksudnya bila kita fokus kepada diri sendiri, tak kacau orang lain, orang pun dengar kita punya personality bagaimana, mungkin akan dijauhilah daripada perkara-perkara kawan makan kawan ni kan. Tapi sekarang ini kita nak kongsikan perkongsian daripada seorang wanita ini yang dikhianati kawan sendiri. Jom kita saksikan. Ungkapan kawan makan kawan secara lazimnya sering dikaitkan dengan pelbagai isu yang tidak dapat dijangka seperti ditipu dalam urusan kewangan, mempunyai hasad dengki yang melampau serta cemburu dalam perhubungan persahabatan. Seperti yang dilalui Juliza Rezwan, 32 tahun, dia tidak pernah menyangka persahabatan bersama rakannya sendiri musnah dalam sekelip mata hanya kerana sikap cemburu akan paras rupanya. Peristiwa hitam tersebut ternyata telah memberi kesan yang amat mendalam buat dirinya yang kini sudah 2 tahun menjadi mangsa sihir sekaligus telah menyebabkan kesihatannya juga turut terjejas. Permulaan saya kena melalui makanan, diberi makan oleh seseorang yang saya kenal. Kemudian bermula episod hitam saya waktu tu. Saya ke hospital dulu untuk mendapatkan rawatan. Kemudian doktor sahkan yang saya ada gastrik. Tetapi bila saya balik, masih lagi tak sembuh. Dia jadi macam, mula-mula perut saya jadi macam jadi tegang, sakit bisa-bisa. Kadang-kadang ada rasa macam benda berjalan. Kadang-kadang lepas waktu asar dia jadi perut terus membuncit. Jadi macam kita pregnant 6 bulan. Kadang-kadang tengah malam dia jadi sampailah ke subuh. So waktu tu saya rasa macam sangat-sangat sakit. Saya pun tak tahu kenapa. Kemudian saya cuba kaedah rawatan Islam. Saya sangat terkejut waktu tu bila diwasahkan yang saya terkena sihir busung. Yang mana mungkin saya terima melalui makanan tu. So sewaktu tu ada masa orang akan nampak perut saya membuncit tapi tak semua orang akan perasan lah. Saya buat rawatan dengan perubatan Islam mengambil masa dalam sebulan lebih dan Alhamdulillah saya sembuh. Lepas daripada saya sembuh kena busung, saya berniaga macam biasa. Tapi kerana makan tu saya hanya mampu buka sebulan lebih saja sebab saya jatuh sakit balik. Ini saat yang sangat sukar bagi saya. Sebab waktu tu saya kena santau. Keadaan saya waktu tu saya tak boleh jalan. Saya sangat down waktu tu. Saya tak boleh bawa kereta. Bila saya bawa saya rasa macam nak terbabas. Makan tak boleh. Tidur tak boleh. Itu saat yang paling sukar dalam hidup saya. Saya rasa hidup saya di bawah 50-50. Allah uji Tuhan yang sangat hebat. Dalam tempoh rawatan tu ambil masa yang lama juga untuk sembuh. Sebab ada masa orang cakap kuku saya dah biru. Orang cakap waktu tu mungkin hidup saya tak lama lah. Tapi dengan kuasa Allah, saya, orang yang merubat saya tu, waktu tu saya sembuh. Mungkin Allah takdirkan hidup saya macam ni. Tapi tak apa, saya bersyukur. Orang berhati-hati dengan orang di sekeliling kita. Hati manusia kan kita tak tahu. Hati, rambut kita sama hitam tapi hati kita tak tahu macam mana. Kisah yang cukup ekstrim boleh dikatakan dan persoalannya adalah adakah kita sebagai manusia ni tiada keprihatinan sehingga kan melukakan kawan kita sendiri. Saya terbaca ada kawan yang membawa kepada kehancuran, ada kawan yang akan lebih setia daripada saudara kita sendiri. Dan ini kawan yang membawa kepada kehancuran. Kalau boleh kita nak kawan yang menaikkan semangat kita, yang membantu kita menjadi insan yang lebih baik, bukan sebaliknya. Baik, Encik Amin.
Kalau boleh kita nak tahulah kan, bagaimana kalau kita nak nilai seseorang itu, seseorang kawan itu, sama ada kita boleh percaya ataupun ada batas-batasnya, Cik Amin? Saya masih ingat mak saya selalu pesan, sejak saya kecil lagi, dia kata, don't trust nobody. Dia kata, apa salahnya kita percaya korang kan? Tapi bila dah masuk umur 40 tahun ni, kan kita dah mula menyedari, rupanya memang wujud manusia yang depan kita lain, belakang kita lain. Ada orang yang saya kenal, dia berbahasa dengan saya, dia panggil saya sahabat, bila jumpa peluk, kata apa khabar kan. And then yang bercakap tu pun orang agama juga. Masya Allah. Masya Allah. Kita akan berjumpa orang begitu. Sebab tu dalam hidup ni, kalau kita percayakan orang, jangan percaya 100%. Dia kena ada sedikit doubt sebagai langkah berhati-hati. Tetapi jangan tak percaya ke orang langsung pula kan. Kita tetap kena percaya ke orang. Cuma kena ada juga sedikit elemen berhati-hati. Macam mana kita nak kenal seseorang tu boleh dipercayai ataupun tidak? Inilah cabaran besar dalam hidup. Benda tu sangat-sangat unsankerable. Macam Nomad sebut tadi kan. Unsankerable. Macam Nomad tadi kan. Tak pernah terfikir kawan baik dia akhirnya makan dia sendiri. Tak pernah terfikir. Sebab tu saya selalu pesan dalam mana-mana program, saya kata salah satu doa yang kita boleh amalkan untuk dijauhi orang-orang yang jahat sebegini dengan doa yang diriwayatkan oleh Ahmad. Hadisnya hadis sahih, Nabi sebut, Nabi ajar kita berdoa dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung daripada kalimah-kalimah Tuhan yang sempurna daripada kejahatan makhluk. Doa ni bukan hanya untuk kita berlindung daripada kawan makan kawan. Doa ni juga kalau kita amalkan, kita jaga sembahyang kita, insya-Allah melindungi kita juga daripada perbuatan sihir. So benda-benda macam ni, bila tanya macam mana kita nak kenal pasti, agak susah. Dia adalah sikit petanda, contohnya orang kata, weh, kawan kau kata gini-gini, kawan kau kata gini-gini. Kalau yang sonsek-sonsek tu seorang dua mungkin kita boleh tabayun, kita boleh double check betul ke tak. Tapi bila dah ramai ni, something wrong somewhere. Betul. Maka kita kena hati-hati, jangan kita percaya 100%, kena ada sedikit doubt tu, keraguan sebagai langkah berhati-hati. Okey. Kalau kita dengarkan apa yang Cik Amin kata, memang boleh dipraktikkan lah. Kita harus orang kata ada sedikit doubt itu. Tapi nak tanya kepada Nomad, setelah apa yang berlaku kepada Nomad, apa yang Nomad pelajari dan setelah itu bagaimana Nomad memilih kawan? Pastinya dah ada orang kata trauma sedikit lah, dah kena kan sekali tu. Ya. Macam mana apa yang saya pelajari, lepas ni saya tak rasalah saya akan berbisnes dengan kawan. Tak tahulah sebabnya cara saya untuk percaya pada kawan tu, saya tengok pada hormat dia pada kita. Sebab kita setiap insan ni, kita mesti ada rasa insting kita yang good vibe. Betul. Ya, betul. Kita ada rasa good vibe. So daripada respect tu sendiri, saya boleh mempercayai. Saya rasa personally, saya rasa saya boleh percaya orang tu dengan hati kita, tak perlu dengan tingkah lakunya. Kalau perangai dia ABC, perangai dia ABC lah. Tapi mungkin dalam ABC dia tu, dalam hati dia tu seorang yang sangat jujur, ataupun seorang yang ada benda dia okey, ada benda dia tak okey. Dan soalan dia tadi macam mana? Adakah Nomad lebih memilih sekarang ni bila nak berkawan dengan seseorang? Kita perlu memilih, tapi kita jangan sombong. Bagi saya lah, kena memilih untuk tak kisah dari segi persahabatan dalam sahabat dunia akhirat, ke sahabat perniagaan, ke sahabat apa ke. Bagi saya, kena memilih lah, tengok hatinya macam mana, respect dia pada kita macam mana. Itu je lah saya rasa. Yang kena memilih tu saya rasa setuju juga. Tapi dalam masa yang sama kita berkawan lah kan. Tetapi perlu ada batas-batasnya. Azam, sekarang ini dengan adanya media sosial lagi bahaya apabila kita berkawan ni. Bila kita berkawan, ada kalanya kita luahkan ataupun kongsikan terlalu banyak rahsia. Kalau Azam sendiri kan, apa batas-batas yang Azam tetapkan bila berkawan dengan seseorang tu? Okey, pertama sekali,
kita tak perlu bercerita banyak sangat dekat laman sosial, okey, tentang macam-macam. Macam contohnya, kalau kita rasa macam tak puas hati dengan seseorang, kita ni suka tulis dekat laman sosial. Yeah. Elakkan benda tu. Elakkan benda tu sebab akan membuatkan kawan kita ni akan sakit hati, lebih sakit hati. Kadang-kadang kalau kita tak cakap pasal orang lain pun, mungkin ada persamaan sedikit yang boleh menyentuh perasaan seseorang. Kalau boleh, kalau kita tak nak kawan kita buat macam tu dekat kita, kita jangan buat dekat orang. Yeah. Kita jangan mulakan. Saya bersyukur sebab apa, saya dikelilingi, okeylah, di usia 43 tahun nak masuk 44 ni, saya lebih terbuka dan kebanyakan sahabat-sahabat saya pilih. Saya choose, okey. Dengan siapa saya nak berkawan, saya pilih. Dan siapa yang orang yang saya percayai pun saya pilih sebab saya tak nak menyesal di kemudian hari, okey. Dan saya bersyukur saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik. Kerana apa tahu, mak saya selalu pesan, kita kena kenal siapa kawan kita dan kita kena kenal siapa diri kita. Okey? Sahabat yang baik adalah cerminan kepada diri kita. Yeah. Kalau kita tengok kita bersahabat dengan dia tak pernah sekali pun menyentuh orang lain ataupun bercerita pasal orang lain. Dan sekiranya dia nak bercerita pasal orang lain pun, dia akan cakap dengan kita dulu, menjadikan benda ni sebagai tauladan dekat dalam laman sosial, dan dia akan bercakap, babe, ada kata, harap-harap persahabatan kita ni kekal, jangan jadi aku tak nak kita bersahabat ni dah lama dengan ketidakpuas hati sedikit dah orang kata dah menyebabkan persahabatan kita musnah. Okey, bersahabat lama ni hanya kerana 1-2 kesalahan yang kawan kita buat, kita boleh cerita yang buruk-buruk tentang sahabat kita. That's not nice. Okey, sebab tu dalam Islam ni kita kena orang Allah dah tulis, orang kata dah bagi tahu dah, orang kata kita jadi orang yang baik, dan insya-Allah mudah-mudahan benda yang baik-baik tu akan datang sekeliling kita. Okey, itulah Kak Azhar selalu Azhar ni jenis saya tak banyak kawan, tapi bila saya dah percaya dengan kawan tu, saya bagi orang kata seluruh kepercayaan kepada kawan saya. Dan alhamdulillah saya selalu doa dekat Allah, semoga sekiranya ada sahabat-sahabat yang mendengar orang kata yang benda tidak baik pada saya, dan Allah akan buka pintu hati supaya buka mata mereka mengetahui orang kata macam kalau diorang dengar benda yang tidak benar, insya-Allah perkara yang benar tu akan Allah tunjukkan kepada mereka. Dan saya suka berterus terang. Saya jenis yang very sensitif dengan persekitaran, dan saya boleh tengok kawan saya lain dan saya akan tulis Assalamualaikum, ada tak apa yang saya buat salah? Kalau saya buat salah, saya minta maaf. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita tak perfect. Jadi tak malu pun untuk saya mohon maaf. Kerana apa? Kadang-kadang kita manusia. Okey, kadang-kadang ada tindak tanduk kita ni membuat kawan-kawan kita berasa kecil hati. Okey, bila keadaan jadi macam tu, jadi tak seronok. Jadi tak salah pun bila you alert kawan you macam ada sedikit dingin dengan you. Jadi you kena cepat-cepat orang kata orang kata macam bagi baik pulihkan hubungan you. Okey, dan bagi saya kalau kita alhamdulillah, saya dikelilingi oleh beberapa orang kawan saja yang saya boleh percaya. Dan yang lain tu bukan tak sayang juga, tetapi saya jumpa hi bye. That's it. Hi bye je. Okay? Dan apa yang Kak Azhar cakap ni mungkin boleh saya katakan yang kita jangan layan kawan kita atau sesiapa pun dengan cara yang kita tidak mahu dilayan. Betul. Dan Encik Amin, Azhar tadi ada berkata mengenai memohon maaf. Tapi ini kalau dalam aspek kawan makan kawan, kita jadi mangsa. Orang biasa kata forget and forgive, move forward. Tapi kadang-kadang tak senang untuk forget tu memanglah susah. Tapi nak forgive itu, macam mana kita nak maafkan kawan kita yang dah makan kita? Aduh, okey. Jawab soalan ni sebenarnya susah sebenarnya. Sebab kadang-kadang cakap tu senang, tapi nak buat tu bukan mudah. Cuma saya bagi sedikit tip lah agar sedikit sebanyak boleh membantu penonton yang menjadi mangsa kepada kawan makan kawan ni. Kalau tadi saya sebut 3I, sekarang ni saya nak sebut 3K. Itu nombor 1 ialah K pertama, kawan lain ada ramai. Dunia ni punya ramai manusia kan. Sampai kadang-kadang
kita nombor telefon kawan kita yang ada pun kita tak ingat. Betapa ramainya, apatah lagi yang kat luar sana. Zaman dulu, zaman tak ada phone, tak apalah, kita boleh hafal lah nombor telefon sebab guna phone book kan. Tapi nak sebut ramainya manusia dan kita lupa rupanya ada kawan baik yang kita lupakan. Iaitu ibu bapa kita. Betul. Mereka jauh memahami dalam dan luar tentang diri kita. Mungkin adik-beradik kita. So, kena ingat, kepada mereka yang menjadi mangsa kepada kawan makan kawan, ada ramai lagi manusia yang menjadi kawan yang kita boleh berkawan sebagai kawan yang baru. Dan jangan lupa ada kawan baik yang kadang-kadang kita lupa, iaitu ibu dan bapa, adik-beradik. Mereka lebih kenal kita berbanding orang lain. Dan yang kedua, kedua ialah kemahiran self-actualization. Iaitu kita kena pandang diri kita balik. Kenapa kawan kita makan kita? Mungkin ada interaksi kita yang menyakitkan hati mereka. Mungkin ada amalan kita yang terkurang menyebabkan orang sakit hati kat kita. Mungkin ada cakap kita yang kita kadang-kadang main cakap lepas je kan. Hari ni saya ada post dekat IG saya menegur seorang kawan yang seorang selebriti yang main cakap lepas je kadang-kadang. Cakap lepas dia tu membinasakan diri dia. So, yang kedua, kena muhasabah diri dia. Self-actualization, kemahiran tersebut. Dan yang ketiga, kenal Tuhan. Bila berlaku macam ni, tidak ada kuasa yang paling besar melainkan kita mengadu kepada Tuhan. Setiap agama ada Tuhan dia. Tapi saya sebagai Muslim, maka Allah Azza wa Jalla adalah tempat kita mengadu. Apalah kiranya di tengah malam, kan, buka sejadah, mengadu pada Tuhan. Sebab kadang-kadang Tuhan menghadirkan kawan makan kawan ni untuk kita kenal kawan lain yang lebih ikhlas. Saya setuju. Itu hanyalah checkpoint untuk kita belajar daripada hidup. Kena ingat, kadang-kadang Tuhan memberikan hujan yang lebat untuk disusuli dengan pelangi yang indah. Itulah kalau kita lihat sebenarnya ada hikmahnya semua benda berlaku dalam hidup kita kan. Bila melalui pengalaman pahit berkawan dengan orang mengkhianati kita, selepas itu kita akan menjadi seorang insan yang lebih berhati-hati. Pengalaman Hawa. Okey, baik, kita dah pun sampai di penghujung perbincangan dan kami nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita, Encik Amin, Nomad dan juga Azhar. Terima kasih atas perkongsian dan Nomad seorang yang setia, kawan setia yang akan bersama dengan kita selepas ini dengan lagunya Tanda Setia. Kita berehat dulu seketika, anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Apakah yang harus ku terima? Sesuatu yang tak terjangka di fikiranku, menyambut hari lahir tanpamu. Ku menangis sedih, biar kau telah meninggalkanku.
Itu dia tanda setia dari Nomad. Nomad pun masih setia bersama kita di WHI. Nomad. Ya, saya. Nomad, kongsikan apa di sebalik lagu Tanda Setia ni, Nomad? Cerita dia, kisah dia, senang cakap cerita dia percintaan yang telah terputus di hari lahir di hari lahir seseorang itulah. Contohnya, dan lagu ni saya adaptasikan sebuah drama Cina, drama ataupun filem Cina yang lama. Cerita dia sangat sweet disebabkan percintaan ni adalah percintaan warga emas, Chinese. Kekasih dia meninggal pada hari kelahiran dia. So dia tunggu tak datang. Rupanya meninggal, dan betulkan saya kalau saya salah, sebab kaum dalam cerita tersebut dia percaya akan ada kehidupan yang seterusnya walaupun orang tu telah meninggal. Dan itulah tanda setia dia tu, walaupun dah tak ada, nanti dia dilahirkan balik, dia reborn balik, dia akan tetap tunggu kekasih dia itu. Okey. Tapi Nomad pernah tak menyambut hari lahir tanpa yang istimewa itu? Ke ada yang istimewa? Lama dia senyap tu, Sugi. Dia mengambil masa untuk menjawab. Itu cuma lagu. Itu cuma lagu. Tapi bila hari lahir Nomad sendiri? Bilakah tarikh? Tarikh saya 9 hari bulan 3. Okey. Pisces. Okey, baik. Dan Nomad, kami dikabarkan yang lagu ini Nomad menghantar ke sebuah studio di Nashville, Amerika Syarikat untuk proses akhirnya. Mungkin Nomad boleh kongsikan prosesnya itu dan kenapa dihantar ke Amerika Syarikat? Okey, saya jenis yang suka spend pada muzik untuk menghasilkan sesuatu produk yang sangat bagus, sebab ternyata di Nashville tu memang dia mempunyai satu sound yang besar. Dia ada standard dia. Sebenarnya more tu apa panggil kepuasan diri saya sendiri, dan saya punya team management of music production tu sendiri, untuk menghasilkan sesuatu sound yang clear, yang besar, yang wide. Itu antara sebab-sebabnya lah. Tapi Nomad, kami juga difahamkan lagu ini dah dicipta 5 tahun yang lalu. Kenapa lama sangat 5 tahun dan baru sekarang ini perkenalkan lagu Tanda Setia ni, Nomad? 5 tahun lepas saya hilang. Kenapa? Dia banyak faktor lah. Salah sebabnya ilmu tak cukup untuk berada di the real industry. Sebab bagi saya, untuk menjadi seseorang penghibur tu kena mempunyai ilmu yang cukup, which is kalau dalam nyanyian kita perlu ilmu nyanyian yang sangat cukup. Dan saya rasa ada hikmah dia kenapa keluar sekarang, kenapa tak keluar dulu. Mungkin penyampaian sekarang saya lebih menghayati lagu tersebut. Dan buat masa dan selepas ini Nomad sememangnya ingin lebih aktif dalam industri muzik. Tapi sekarang ni buat masa PKP ni Nomad mungkin menjadi cabaran juga selepas ingin bergiat lebih aktif. Bagaimana Nomad membuat persiapan dan antara proses-proses untuk mempromosikan lagu Tanda Setia ini? Alhamdulillah, lagu ni telah di-play di radio-radio yang kita ada sekarang ini, dan persiapan saya, alhamdulillah saya dapat praktis hari-hari sekarang. I'm so happy sebab bila kita ada kerja, kita melakukan kerja itu tanpa latihan. Tapi sekarang ni dengan adanya masa terluang ni, saya gunakan sepenuhnya untuk latihan saya, untuk more improve dan more improve. Orang kata practice makes perfect. Betul. Sebenarnya bagi saya practice make perfect tu kurang tepat bagi saya, sebabnya manusia takkan perfect sebenarnya. Manusia takkan perfect, tetapi bagi saya ingin menjadi perfect itu sendiri. Sebab bila kita cakap perfect itu, orang akan meletak harapan yang tinggi bagi kita. Tapi saya akan melakukan benda-benda yang tak pernah saya lakukan sebelum ni, which is saya akan menyanyikan dengan lebih baik dari sebelum-sebelum ni. Itu yang saya target sebenarnya. Perfect ada tafsirannya sendiri, jadi perfect di mata Nomad.
Betul. Selamat maju jaya diucapkan kepada Nomat. Terima kasih, Semoga terima bisa kasih. dipermudahkan. Dengar kata nak potong rambut kan lepas ni. Jadi have fun. Tenang. Okey, baik. Terima kasih Nomat. Jaga diri. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat jumpa. Okey, baik. Dan anda di rumah yang belum lagi mendengar lagu daripada Nomat iaitu Tanda Setia, anda bolehlah mendengarnya di platform-platform digital. Baik, Hawa. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Kami ingin kongsikan kepada anda bahawa Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat barisan hadapan demi kebaikan keluarga dan negara kita yang tercinta. Daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayuh bersama kita hentikan wabak ini. Jom kita saksikan bingkisan yang disediakan. Daftar untuk vaksinasi dan berpeluang memenangi voucher Nestle bernilai RM20. Kunjungi laman web Nestle tertera. Tertakluk terma dan syarat. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Sama-sama kita hentikan wabak ini. Dan Hawa, kalau kita lihat kebelakangan ni, beberapa hari yang lalu kemasukan pesakit ke ICU sudah pemula menurun dengan lebih nyata. Jadi itu adalah satu sinar buat kita semua rakyat Malaysia. Dan kalau kita lihat kes semalam adalah masih lagi tinggi iaitu 20,000 lebih. Tapi kita harapkan yang angka ini akan semakin menurun. Ya, itu yang kita harapkan. Dari hari ke hari kes semakin menurun. Jadi apa yang kita harapkan kepada anda semua penonton Wanita Hari Ini, jangan putus asa walau apa pun berlaku. Patuh kepada SOP, lindung diri kita semua daripada virus COVID-19. Dan esok di Wanita Hari Ini. Awak suka makan cencaluk ke? Tak berapa. Tapi bolehlah makan sikit-sikit kalau Sugi. Saya tak pernah makan cencaluk. Ya anda di rumah suka makan cencaluk, esok adalah hari untuk anda. Hari yang cukup khas kerana WHI akan membawakan topik iaitu variasi menu berasaskan cencaluk. Tapi kalau saya tengok dekat menu ni nampak macam sedap. Entah-entah lepas ni suka. Mungkin kalau esok awak bersiaran ya? Esok saya dengan Yaina. Okey, mendapat inspirasi nak masak cencaluk. Baik, dan anda di rumah, di sini sahaja siaran hari Isnin daripada saya, Sugita Hawa Rizwana dan juga penerbit kita. Dan anda, kami nak ingatkan anda sekali lagi untuk menjaga SOP. Hari ini sudah mula boleh keluar ke beberapa kedai, kelonggaran yang diberikan. Tapi ingat, kita jaga kita. Jaga diri semua. Kami undur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi cekal hati, dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi cekal hati, dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan cekal hati, siapa yang tabah berani. Dia lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi kalau bukan dia, siapa lagi?
wanita hari ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Dia Pusawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia.